Okay, cikgu rekod dulu. Dan sebelum kita meneruskan ke bahagian yang kita nak sambung daripada minggu lepas, kita nak lihat, kita recap balik apa yang telah kita pelajari berkaitan dengan bab 5 Kesultanan Melayu Melaka. Okey, jom kita tengok apa yang telah kita pelajari, iaitu berkaitan dengan Kesultanan Melayu Melaka. Kita tak nak cerita tentang pengasasan. Sebab pengasasan tu kita tahu oleh para meswara sekitar tahun 1400, dan beliau, para meswara ini, bagusnya dia telah memilih lokasi yang strategik, iaitu apa yang dikatakan strategik? 4 perkara ni. Iaitu pertama, kerana laluan perdagangan. Melaka ni menjadi laluan perdagangan antara timur dan barat. Kemudian yang kedua, bentuk muka buminya yang berbukit bukau sesuai untuk benteng pertahanan dan panduan kapal dagang. Sebelum itu sekejap. Hujan kat luar. Awal pagi dah hujan. Okey, baik, bagus. Okey, baik. Kemudian yang ketiga, benteng pertahanan. Di mana kita tahu pokok bakau dan api-api menjadi benteng pertahanan dan pelindung semula jadi. Dan dan seterusnya, kenapa strategik? Kerana terlindung daripada angin monsun. So sebab terlindung daripada angin monsun, jadi membolehkan kapal dagang berlabuh dengan selamat. So 4 perkara ni So ingat kenapa dikatakan strategik? Kerana laluan perdagangan, kerana bentuk muka bumi, dan kerana adanya benteng pertahanan dan terlindung daripada angin monsun. Baik, gemilangnya Kesultanan Melayu Melaka ni kerana 3 perkara. So kalau soalan ada tanya tentang, kenapa Kesultanan Melayu Melaka ni gemilang? Kerana ada 3 perkara. Kerana rajanya, kerana pentadbirannya, dan kerana perundangannya. Di mana ada kepimpinan raja, ada sistem pentadbiran, dan juga ada sistem perundangan. Kenapa dengan rajanya? Rajanya dikatakan, kepimpinan raja ni, rajanya dikatakan sebagai keturunan Raja Palembang. Kemudian raja ni telah menjalankan peranannya yang unggul. Raja sebagai simbol perpaduan, raja ketua angkatan tentera, hebat raja-raja ni Dan kemudian raja ni berwibawa, ada kewibawaan, iaitu adanya kewibawaan, iaitu dia adil, dan juga dia mengambil berat terhadap kebajikan rakyat. Jadi itu yang dikatakan berwibawa. Dan seterusnya yang keempat, raja ini ada daulat dan alat kebesaran. Ada daulat ni maknanya seolah-olah ada apa? Ada kuasa. Ada kuasa. Raja memang ada kuasa, tapi bukanlah superpower kan. Tapi ada kuasa kerana rakyat menghormatinya. Dan ada alat-alat kebesaran. Alat kebesaran ni sebenarnya adalah alat-alat yang menunjukkan dia adalah raja. Seperti dia ada cap mohon, dia ada nobat, dia ada keris, lembing dan mahkota. Sebab itu raja dia dikatakan sebagai berdaulat kerana ada alat kebesaran. Baik, itu kepimpinan raja. Kemudian daripada segi sistem pentadbiran, raja-raja ataupun Kesultanan Melaka ni menggunakan sistem pembesar 4 lipatan dalam pentadbiran mereka. So, sultan akan dibantu oleh pembesar berempat, kemudian berlapan, ber-16, 32. Jadi dah ada sistem pentadbiran yang membantu raja-raja ini. Jadi sebab itu sistem pentadbiran itu cantik. Jadi dapat melicinkan pentadbiran. So pentadbiran berjalan dengan smooth. Licin. Dan pembesar-pembesar pula menjalankan tanggungjawab masing-masing. Seperti mengutip cukai, menjaga keamanan, membekalkan tenaga tentera. Sebab itu pembesar telah membantu sistem pentadbiran itu dengan berkesan.
Kemudian pembesar berempat yang terkenal adalah 4 orang ini. Okey, iaitu seperti bendahara, penghulu bendahari, temenggung dan juga laksamana. Bukan laksa di mana, laksamana. Okey, laksamana. So ini tugas-tugasnya dan kamu boleh tengok okey di dalam nota kamu. Baik. Kemudian okey, inilah dia sistem okey dalam Kesultanan Melayu Melaka iaitu penggunaan sistem serah dan juga sistem kerah. Di mana sistem serah ini oh ya ke? Okey. Sistem serah ini iaitu rakyat akan memberikan sebahagian daripada hasil tanaman mereka kepada pemerintah sebagai tanda kesetiaan. Itu sistem serah. Macam bayar cukai lah. Kan? Kemudian sistem kerah pula iaitu rakyat akan melakukan suatu pekerjaan yang diperintahkan oleh pemerintah tanpa diberi upah. Maknanya, okey, rakyat itu nak menunjukkan kesetiaan, menunjukkan pengorbanan, so rakyat akan bekerjasama untuk membuat istana, membina kubu, membina jalan tanpa diberi upah. Maknanya mereka rela hati. Nampak tak? Orang dulu-dulu ikhlas. Orang sekarang ni lain macam sikit. Sikit-sikit buat kerja, nak upah. Ni korang ni lah. Cuci kereta abah, kan? Bila abah suruh, cuci kereta abah ni. Boleh bah, tapi RM10. RM10 kan? Berkira dengan abah kau. Kan? Oh. Okey, rasuah. Bukan rasuah lah, upah. Okey. No money no talk cikgu, suka hati kau. No money no talk tu abah kau tahu. Kau cakap. Kau boleh tak cakap dengan abah kau? Bah, no money no talk bah. Tak pasal-pasal abah kau bagi tangan, dish. Kemudian kau cakap no talk at all. Padan muka kau. Jangan jangan. Okey. Vacuumkan lantai. Rasa bagus. Okey. So bagi upah untuk vacuumkan lantai. So sepatutnya korang tak boleh minta upah. Kamu kenapa? Saya buat ini kerana kesetiaan saya kepada abah dan juga mak. Barulah betul. Macam Kesultanan Melayu Melaka. Okey. Baik. Kemudian sistem perundangan. Dah ada sistem perundangan. Mana ada anak macam tu? Ada. Ada. Iaitu hukum kanun Melaka dan juga undang-undang Laut Melaka yang kita dah belajar. Jadi Melaka memang dah ada undang-undang. Dua undang-undang ni, hukum kanun Melaka dengan undang-undang Laut Melaka. Selain daripada itu, ada juga diamalkan undang-undang adat seperti adat Temenggung yang juga kita telah pelajari baru-baru ini tentang adat Temenggung. Dan ini menyebabkan kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. So, kita dah tengok tentang aspek kegemilangan. Gemilangnya Melaka ni disebabkan oleh apa? Kerana empayar dia yang luas. Luas kerana apa? Kerana termasuk kepada dua jenis tanah. Tanah jajahan dan juga naungan. Apa bezanya? Tanah jajahan itu diperoleh dengan menjajah. Tetapi kalau naungan maknanya ada kerajaan yang rela duduk di bawah Melaka. Itu naungan. Maka Melaka akan menaungi ataupun melindungi negeri itu. Sebab itu Empayar Melaka menjadi luas, meliputi seluruh semenanjung Tanah Melayu dan kawasan pantai timur Sumatera. Besar gila. Memang besar. Kan? Dan pergi. Macam mana cara pembentukan Empayar Kesultanan Melayu Melaka ni cikgu? Iaitu dengan cara pertama sekali penaklukan. Maknanya penjajahan. Yang kedua iaitu tentang bagaimana mereka meluaskan empayarnya dengan perkahwinan. Apabila Sultan Melaka berkahwin dengan puteri raja, raja kerajaan lain. Dan satu lagi naungan, iaitu ada pemerintah kerajaan lain yang rela bernaung, yang duduk
di bawah perlindungan Melaka. So sebab itu dengan 3 cara ini kerajaan Melaka telah menjadi sangat luas. Okey. Sekejap 2 minit sekejap. Ada urusan sekejap. Okey. Sorry. Ada urusan. Okey. Baik. Kemudian kita sambung lagi tentang kepentingan pembentukan empayar. Kenapa nak bentuk empayar, cikgu? Sebab bila bentuk empayar dapat luaskan pengaruh dari sudut politik, iaitu dapat meluaskan wilayah dan jajahan takluk. Kemudian dari sudut ekonomi, dapat menerima hadiah, mendapat bekalan hasil dan menguasai perdagangan. Dari sudut sosial, empayar tu istana ke, cikgu? Bagus soalan kamu, Sasi. Baik. Ramai yang tak jelas. Baik. Empayar itu bukan istana. Empayar itu bermaksud kawasan yang dia perintah. Contoh contoh macam, berapa luaskah empayar Cikgu Rafi? Empayar Cikgu Rafi dalam mengajar sejarah. Empayar Cikgu Rafi sebenarnya telah memerintah satu Malaysia. Sebab ada pelajar daripada Kedah, daripada Perlis, ada pelajar daripada Sabah, Sarawak, kemudian ada pelajar daripada Selangor. Bermakna empayar itu kawasan. Empayar itu kawasan. Bermakna, empayar Cikgu Rafi meliputi seluruh Malaysia. Jadi itulah empayar kelas Cikgu Rafi. Boleh faham? Empayar itu kawasan. Cikgu dari mana? Cikgu dari Subang Jaya. InsyaAllah plan cikgu tahun depan, cikgu nak meluaskan empayar ke seluruh dunia. Betul? Cikgu memang sekarang ni seluruh Malaysia datang masuk belajar dengan cikgu. Daripada Kedah, Perlis, Kelantan, Terengganu sampailah ke Sabah Sarawak. Tapi tahun depan insyaAllah cikgu nak luaskan lagi sampai ke seluruh dunia. Cikgu nak ambil juga. Tapi cikgu ajar apa? Korang tahu tak? Ada satu subjek iaitu subjek sejarah dalam IGCSE. IGCSE kan? IGCSE kan dia ada belajar maths, admaths, kimia, tapi seluruh dunia. Dia juga ada history dalam satu dunia ambil history. IGCSE ada sejarah. Ada. Yes, IGCSE not English. Yes, English. So cikgu kena ajar sejarah dalam English. Jadi cikgu akan ajar sejarah dunia. So sekarang ni cikgu sedang study dan juga cikgu akan mengajar sejarah IGCSE. InsyaAllah pada tahun depan. Speaking sekejap cikgu. Speaking, don't worry lah. I can speak, you know. I can speak, okay? Kan? At least I can speak lah. Not skipping, okay? Not skipping. I speaking. I speaking, not skipping. See? Okay. Baik. So, kita teruskan. Okay. So, itu insyaAllah tahun depan lah. Okay, baik. Kita sambung. Okay. So, itu empayar. Pembentukan empayar. Kesultanan Melayu Melaka, faedahnya dari sudut politik, ekonomi, faedahnya daripada sudut sosial, iaitu asimilasi budaya tempatan. Maknanya gabungan. Asimilasi itu gabungan
budaya tempatan dengan budaya-budaya luar seperti budaya Arab, India, Cina, alam Melayu. Dan juga dari sudut agama, mendorong usaha penyebaran agama Islam. Dan pentadbiran empayar sebenarnya terdiri daripada 3, iaitu pentadbiran pusat, kemudian pentadbiran kawasan jajahan dan juga pentadbiran kawasan naungan. So pentadbiran pusat bermakna raja lah. Raja diketuai oleh raja. Kalau pemerintahan kawasan jajahan diketuai oleh pemerintah yang dilantik oleh Sultan Melaka. Dan kalau naungan, okey, mereka akan pemerintah itu diketuai oleh pemerintah negeri berkenaan. Dan dibantu oleh pembesar tempatan. So, berbeza pentadbiran, berbeza ketua yang memerintah. Baik. So, hari ini kita nak sambung tentang Melaka sebagai pusat penyebaran agama Islam. So, minggu lepas kita dah sampai ke bahagian pentadbiran empayar. Betapa luasnya empayar itu. Sekarang kita lihat pusat penyebaran agama Islam. Di Melaka. Baik. Kalau ada sebarang soalan, boleh bertanya sebab cikgu akan mulakan lebih terperinci pada bahagian ini kerana bahagian ini yang kita belum masuk lagi. So, kita masuk di sini. Baik. So, pusat penyebaran agama Islam. So di alam Melayu, Samudra Pasai, iaitu sebuah kerajaan Samudra Pasai di sini, dan juga Perlak, iaitu di sini, di atas peta ni, telah menerima pengaruh Islam sebelum kemunculan Kesultanan Melayu Melaka. Maknanya Islam dah sampai dulu di Samudra Pasai dan juga di Perlak. So, pengislaman pemerintah menyebabkan Kesultanan Melayu Melaka muncul sebagai pusat penyebaran Islam yang unggul di alam Melayu pada abad ke-15. Sebelum cikgu meneruskan, sila maklumkan kepada cikgu, abad 15 ni daripada tahun berapa sampai tahun berapa? Ini soalan-soalan kuis tiba-tiba ni. Abad ke-15. 1500 hingga 1600. Salah. Pravin pun salah. Sekali lagi salah. Baik. Abad ke-15, ya. Santosh Das betul, Tanisha Devi betul, Sasi pun betul. Kalau lebih tepat lagi sebenarnya abad ke-15 ialah tahun 1400 hingga tahun 1499. Ya betul, Fries Eater betul. Ini yang lebih tepat. Fries Eater lebih tepat, iaitu daripada tahun 1400 hingga tahun 1499. Itulah abad ke-15. Macam kita sekarang ni, tahun 2022. Kita abad ke berapa? Tahun 2022 kita abad ke berapa sekarang ni? 2022 kita abad ke, iaitu abad ke 21. So kita abad ke 21 tahun 2022. So take note benda tu ya. Baik. Itu cara dia nak baca tentang abad tu. Okey. Baik. So inilah dia kawasan pengaruh Islam yang luas. Kamu tengok di sini ya. Keluasan ini, kalau kamu tengok di sini, keluasan ini semenanjung Malaysia. Kita alaf ke berapa? Kita alaf kedua. Kita dalam alaf kedua. Alaf 2000. Bukan ketiga ke? Well, kita sebenarnya masih lagi, kalau alaf tu, kita masih lagi di awal 2000. Kita tak sampai 2100 pun. 2022 je. Baik. So kalau kita lihat di sini, ini adalah kawasan pengaruh Islam dan bagaimana Islam disebarkan. Ini take note benda ni. Bagaimana penyebaran Islam, cara-cara penyebaran agama Islam dibuat. Pertama sekali, bagaimana caranya dibuat? Iaitu
pengislaman pemerintah, iaitu apabila Sultan Iskandar Shah Sultan Iskandar Shah memeluk Islam pada tahun 1414. Ini diikuti oleh para pembesar dan rakyat jelata. Baik, mungkin kamu akan terkejut. Cikgu, okey, perasan tak? Parameswara, dia buka Melaka tahun bila? Dia buka Melaka tahun bila? Tahun 1400, betul? Dikatakan bahawa Parameswara telah membuka Melaka pada tahun 1400. Sekarang ni 1414 bermakna selepas 14 tahun Sultan Iskandar Shah memeluk Islam. Cikgu, bukankah Sultan Iskandar Shah ni memang nama ini memang dah nama Islam? Kenapa Sultan Iskandar Shah ni pula memeluk Islam? Untuk pengetahuan kamu, Sultan Iskandar Shah inilah sebenarnya nama dia sebelum masuk Islam. Nama Sultan Iskandar Shah ini sebelum masuk Islam, nama dia adalah Parameswara. Nama dia Parameswara. Tapi bila dia masuk Islam, dia tukar nama jadi Sultan Iskandar Shah. Itu dia. Jadi orang yang sama, tapi bila peluk Islam dia tukar nama. So itu. So he was Indian at first. It's not Indian, tapi dia beragama Hindu. Buddha, I think. Buddha ke Hindu macam itulah. Sebab dia datang daripada Sriwijaya, so bermakna dia adalah beragama Buddha. Parameswara kan berasal daripada Sriwijaya. Dan berasal daripada Sriwijaya. So Sriwijaya terkenal dengan agama Buddha. So kita kata Parameswara ini sebelum ini beragama Buddha. Baik. So kalau kita lihat di sini, agama Islam dijadikan sebagai agama rasmi Kesultanan Melayu Melaka semasa pemerintahan Sultan Muzaffar Shah. Yang itu. Dan itu cara penyebaran agama Islam yang pertama. Yang kedua, perkahwinan. Bila berkahwin, contohnya Putri Sultan Mansur Shah. Putri ni maknanya anak perempuan. Anak perempuan Sultan Mansur Shah kahwin dengan putera Raja Siak. Putera tu maknanya anak lelaki Raja Siak. Jadi bila berkahwin, Islam berkembang ke Siak. Macam mana tu cikgu? Ingat dalam Islam, seorang perempuan kena kahwin dengan seorang lelaki yang sama agama. Sama agama kita tak boleh beza agama. Contoh macam kita lelaki Islam kahwin dengan perempuan yang beragama Kristian atau beragama Hindu atau beragama Buddha, tak boleh. Dia mesti yang pasangannya juga kena masuk Islam untuk menjadi pasangan Islam. So dia macam tu. Jadi bila putera Raja Siak itu sebelum itu bukan Islam, bila berkahwin dengan Puteri Sultan Mansur, dia kena masuk Islam juga. Jadi bila putera itu menjadi Islam, maka para pembesar dan juga rakyatnya juga mengikut pemerintah. Jadi dia pun masuk Islam. Tak boleh. Tak boleh. Dia mesti dua-dua kena Islam. Contohnya, kalau lelaki Islam kahwin dengan perempuan bukan Islam, tak boleh. So kena dua-dua Islam. Kalau yang perempuan tu Islam, laki tu bukan Islam, so yang bukan Islam kena masuk Islam juga. Maknanya kena dua-dua jadi Islam. Kenapa rakyat kena ikut masuk juga, bukan pilihan ke? Biasanya rakyat zaman dulu, mereka adalah rakyat yang taat setia kepada pemerintah. So bila pemerintah itu masuk Islam, maka rakyat nak tunjukkan kesetiaan, maka rakyat juga akan masuk Islam. So itu taat kepada pemerintah. Love or arranged marriage. Okey, baik. Sebenarnya mana-mana pun boleh.
Sebab itu itu memang selalu berlaku zaman dulu. Kalau pemerintah tu kena bunuh, maka mereka pun kena bunuh. Dululah. Tapi biasanya kalau pemerintah kena bunuh, orang yang membunuh akan memberi pilihan kepada, kerajaan yang membunuh tu akan memberi pilihan kepada rakyat. Sama dia nak ikut mereka atau tidak. Itu cara dia. Nak ikut mereka. Kena ikut kerajaan yang barulah. Itu cara dia. So, love or arranged marriage. Okey, sebenarnya kedua-duanya. Okey, ada sesetengah perkahwinan puteri raja dengan puteri raja tu kerana mereka memang ingat zaman dulu tak ada dating-dating tau. Zaman dulu tak ada dating-dating. So, okey, putera raja ini akan dibawa ke negeri tersebut dan diperkenalkan ini anak better, ini putera better. Yang raja pula raja sana pula kata, oh ini puteri better. So mereka bertentang mata, mereka kata oh. And then kemudian putera tu akan kata, ayahanda, anak dia rasa anak dia suka dengan perempuan itu, puteri raja itu. Anak dia nak kahwin dengan puteri raja. So macam tu. So mereka tak ada macam nak, jom kita dating, kita pergi McDonald, okay, kita share fry sama-sama nak. Saya makan separuh, awak makan separuh. Tak ada Tak ada. Itu tak ada. Okay, memang itu tak ada. So dia just terus straight tanya, okay, boleh tak saya mengahwini Tuan Puteri? Ya betul. So di situ. So betul, love at first sight dan terus masuk kahwin. Sekarang ada ke macam tu? Kalau ada bagus. Kalau ada bagus. Tapi zaman sekarang ni kena semak dulu. Kadang-kadang kita takut kalau orang yang masuk meminat tu, oh saya suka dengan anak perempuan cik lah kan. Tapi bila kita tengok, dia ni apa kerja anda? Oh saya tak kerja. Saya relax-relax je kat rumah. Habis nak bagi makan apa dengan anak saya ni? Oh jangan risau. Jangan risau ya. Ulat dalam batu pun boleh hidup. Ini kan pula kita manusia. Dish. Kan? Okay. Ya, betul. Masih ada aspek reject accept. Betul. Memang zaman dulu memang ada. Okay. Cheat, divorce. Okay. The reason I will be single forever. Okay. Baik. So, itulah dia. Okay. Bagaimana perluasan penyebaran agama Islam melalui perkahwinan. Perkahwinan. Okay. Baik. Yang seterusnya. Okay. Iaitu peranan ulama dan juga mubaligh. Maknanya ulama dan mubaligh maknanya peranan ahli bijak pandai tentang agama. So ulama dan mubaligh ini akan dihantar oleh pemerintah Melaka ke seluruh kawasan pengaruhnya dan ajaran tasawuf dan sufi dikembangkan melalui ulama dari Timur Tengah dan India. Antaranya termasuklah Maulana Abu Bakar dan Maulana Yusuf. So mereka ini yang antara peranan ulama dan mubaligh lah memperkembangkan agama Islam melalui ajaran tasawuf dan juga sufi. Tasawuf dan sufi ini maknanya cara kehidupan yang mengutamakan agama lah. Kita senang cakap itu adalah kita kata berkaitan dengan pengutamaan kepada agama. Baik. Kemudian cara penyebaran agama Islam seterusnya iaitu perdagangan. Sebab Islam tersebar melalui aktiviti perdagangan. Ingat lagi tak bab 4? Bab 4 kita ada belajarkan tentang agama Hindu, agama Buddha dan juga agama Islam. Bagaimana kedatangan agama-agama ini? Kedatangan agama-agama ini kerana perdagangan. Perdagangan. Dalam kerajaan alam Melayu. So same goes to Melaka. Islam tersebar melalui aktiviti perdagangan. Sebab pedagang Arab, pedagang India dan pedagang Cina yang datang ke Melaka mempunyai sifat mubaligh, maknanya sifat yang nak menyebarkan agama Islam. So mendorong mereka menyebarkan Islam. Dari Melaka mereka juga sebarkan Islam ke kawasan lain yang disinggahi. So Sultan Alauddin Riayat Shah telah menghantar ulama-ulama untuk mengajar Raja Pahang, Kampar dan Inderagiri tentang hal ehwal agama. Baik, mungkin ramai yang bertanya, cikgu, kenapa dikatakan Islam
okey, pedagang Arab, pedagang India, pedagang Cina, okey, menyebarkan agama Islam. Baik. Sebenar-benarnya, okey, untuk pengetahuan kamu, Islam memang muncul di tanah Arab. Okey, di kawasan Arab dulu. Okey, di kawasan Arab. Kemudian Islam telah tersebar ke mana? Ke India dulu. Ke negara India. Dan kemudian seterusnya Islam tersebar ke negara Cina dulu. Jadi oleh kerana pedagang Arab, pedagang India yang Islam, pedagang Cina yang Islam, mereka berdagang di Melaka, maka mereka membawa sekali agama Islam. Nampak tak? So Islam telah sampai ke Arab, India dan juga Cina. Sebab itu, kalau kamu tengok negara-negara seperti India dan juga negara Cina, sebenarnya mereka memang ada orang Islam. Memang ada orang Islam di negara Cina dan ada orang Islam di negara India. Dan ini fakta yang mungkin kamu mungkin macam tu. Okey. Okey, perluasan kuasa. Kesultanan Melayu Melaka menyebarkan agama Islam melalui proses perluasan kuasa. Iaitu kita tahu, okey, Melaka ada dua jenis negeri, iaitu negeri naungan dan juga jajahan. So, negeri naungan dan jajahan akan memeluk Islam sebagai tanda taat setia kepada pemerintah Melaka. Nampak tak? Negeri-negeri dulu, mereka akan memeluk Islam juga. Bila Melaka memeluk Islam, so kerajaan-kerajaan lain pun, okeylah, kami pun peluk Islam jugalah. Sebagai tanda apa? Sebab kami setia kepada Kesultanan Melayu Melaka. Kerana Kesultanan Melayu Melaka telah melindungi kami. Maka kami akan, apa yang Melaka buat, iaitu Melaka masuk Islam, kami akan masuk Islam. Dia begitu. Jadi itu tanda sebagai taat setia kepada Kesultanan Melayu Melaka. So inilah dia cara penyebaran agama Islam, okey, iaitu ada 1, 2, 3, 4 dan 5 cara penyebaran agama Islam. Okey, baik. Ada soalan nak tanya? Ya, ada soalan nak tanya ke? Ada tak soalan nak tanya? Ada tak soalan nak tanya? Tak ada, betul, tak ada ni. Confirm tak ada. Ataupun kamu ada soalan ingin tanya tentang bab-bab sebelum ini. Ada tak kena mau tanya tentang bab-bab sebelum ini? Ada tak sure ke? Okay. Ada tak faham ke apa-apa, boleh tanya sekarang. Sekarang lah. Sekejap nak. Okay. Exam masuk bab 1 dan bab 2. Exam pula minggu depan. Okay, good. So apa kena mengenanya? Tak ada kena mengena kan? So boleh jawab. Okay. 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 I cannot brain and hafal. I cannot brain and hafal. Siapa suruh brain? Brain kasih letak situ. Jangan kasih keluar. Brain kasih letak situ. Jangan hafal. Baca kasih faham. Baca kasih faham. Okay. Alright, baik. Ada tak candi lain selain candi? Okay. Indian Century Food. Okay. Baik. But then, faham, but then forgot. Kan? Ayo. Okay, but then forgot. Ada tak candi lain selain Candi Lembah Bujang? Ya, ada. Candi Batu Pahat. Okay. Candi Lembah Bujang ada. Candi Batu Pahat pun ada. Okay. Kenapa pedagang India ingin menyebarkan Islam? Baik. Baik, bagus soalan tu. Okay, kenapa pedagang India ingin menyebarkan Islam? Dia sebenarnya begini. Sebenarnya itu sifat manusia. Sifat manusia, apabila dia dapat tahu sesuatu yang baik, dia rasa macam, aku nak kongsi dengan kau lah. Kau tahu tak? Itu memang sifat manusia. Betul tak? Setuju tak? Bila kamu tahu ada satu video yang TikTok ke kan? Kemudian, ini best ni. Kemudian dia jumpa kawan kamu kan? Kau tahu tak? Aku tengok video TikTok tu, dia begini-begini. Itu memang sifat manusia. Sharing. Begitu juga pedagang. Okay.
pedagang-pedagang Islam daripada India. Okey, kerana apa? Kerana mereka nak share tentang tentang apa yang mereka tahu tentang Islam. Itu dia. Azan ni bab 2. Pada Pulau Dunia sekarang. Okey. Baik. Sama. Saya di bab 2. Oh ya ke? Okey. Jadi, itu antara punca kenapa pedagang India telah pun menyebarkan agama Islam. Kerana mereka nak berkongsi. Dan pedagang India tak semestinya bukan semua yang menyebarkan agama Islam. Ada juga yang menyebarkan agama Hindu. Dia bergantung kepada pedagang juga. Tak semestinya pedagang India itu pasti akan menyebarkan agama Islam. Ada juga yang menyebarkan agama Hindu. Ada juga yang menyebarkan agama Buddha pun ada juga. Jadi itu terpulang kepada pedagang India itu sendirilah. Jadi okey. Okey, suddenly tiba-tiba ada pelajar bagi soalan kebat. Okey, jelaskan kesan aktiviti. Cikgu, macam mana mereka memperkenalkan Islam bila berdagang? Mereka biasanya memperkenalkan Islam dengan menunjukkan sifat-sifat yang baik. Contohnya macam apa? Bila jumpa orang, Assalamualaikum. Okey, pakaian kemas. Assalamualaikum. Apa khabar? Okey. Ini jual berapa ni? Sebenarnya harga dia saya beli RM10. Tapi saya jual dengan awak RM10.50 je lah. Saya untung 50 sen sahaja. Inilah dia. Bagusnya awak ni. Awak ni lain lah. Awak ni berfikiran apa? Oh, kami orang Islam. Kami mementingkan sedekah berbanding daripada keuntungan dunia. Oh ya ke? Apa itu Islam? Oh, Islam tu adalah agama. So, you see? Dia tunjukkan peribadi-peribadi yang baik. So bila peribadi yang baik, so itu menyebabkan orang yang bukan Islam tertarik untuk mengetahui tentang Islam. So that is cara penyebaran agama Islam yang selalu berlaku pada zaman dahulu lah. Okey, baik. Kemudian ada yang bertanya, kenapa sejarah important? Kenapa sejarah penting? Kerana pertama sekali, semua subjek yang kamu belajar, maths, sains, geografi, bahasa, tak kira lah bahasa Melayu, bahasa Inggeris, semuanya datang daripada sejarah. Sejarah is the mother of all subjects. That's the fact. Is the mother of all subjects. Itu. Maknanya semua subjek sebenarnya berpunca daripada sejarah. Who's that? You lah, Sasi. Okay, you already learned that. Yeah, betul. Yeah, itulah saya pun tak tahu kenapa. You grow up, you can tell your kids. Okay, baik, betul. Okay. Siapa father? Okay. Sebenarnya sejarah ni sebenarnya memang berulang. Sejarah ini memang berulang, cuma dalam suasana yang berbeza. Contohnya, dulu pernah berlaku banjir tak? Pernah. Dulu beratus tahun dulu pernah banjir tak? Pernah. Gunung berapi pernah meletus? Ya. Dulu pernah meletus tak? Ya. So back to the 1000 years ago pernah meletus tak? Ya. So it happens berulang-ulang. Yes. Cuma dalam suasana yang berbeza. Suasana yang berbeza. Apa benda lah korang ni single mother ni. Baik. Cikgu nak menjawab berkaitan ada soalan kebat tadi. Iaitu soalan tentang jelaskan kesan aktiviti perdagangan antarabangsa terhadap kerajaan alam Melayu. Soalan ni sebenarnya senang. Sejarah mungkin berulang. Betul. Baik. Dulu mana ada antarabangsa? Adalah. Apalah tak ada? Yang entry port apa semua? Betul. Apa yang no? So jelaskan aktiviti perdagangan antarabangsa terhadap kerajaan alam Melayu. Baik. Easy for teacher. Baik, dia begini. Ini tips untuk para pelajar yang
nak exam pada minggu depan. Okey, take note benda ni. Korang tengok betul-betul. Siapa yang nak exam, nak ujian pada minggu depan, tengok betul-betul. Okey, tengok Baik. So, cikgu, kalau saya dapat soalan macam ni, macam mana cikgu? Okey, tips dia begini. Okey. Okey, tips dia begini. Iaitu, first of all, soalan dia macam ni. Kemudian, biasanya dia akan bagi markah kat sini. Sama ada 4 markah ke, 6 markah ke, 8 markah ke kan? Baik. Macam mana nak buat? Okey, first of all, kamu kena tengok apakah kehendak soalan. Soalan tu nak apa? Baik, soalan tu nak kesan. Maknanya, impact daripada aktiviti perdagangan antarabangsa terhadap kerajaan alam Melayu. Maknanya dia nak kamu berikan kesan dia, okey, tentang aktiviti perdagangan antarabangsa terhadap kerajaan Melayu. Tetapi paling penting, kamu kena tengok yang kedua. Berapa markah diberi? 4 markah. Bila 4 markah diberi, terus kamu punya idea, kamu kena buat apa? Aku nak buat 2 fakta dan juga 2 huraian. Itu je. 2 fakta, 2 huraian. Untuk dapat full mark 4 markah. Okey. Baik. So, bila dah tahu, okey, strategi, 2 fakta, 2 huraian, so kamu terus conteng di kertas soalan itu 2 fakta. 2 fakta. Okey, aku nak tulis apa Apakah kesan aktiviti perdagangan antarabangsa terhadap kerajaan alam Melayu? Bila aktiviti perdagangan, kita tahu perdagangan antarabangsa maksudnya apa? Okey, perdagangan hantar barang keluar negara, kemudian menerima barang daripada luar negara, betul? Menerima barang daripada luar negara kan? Bermakna akan dapat apa? Iaitu kerajaan alam Melayu akan dapat apa? Kerajaan alam Melayu memperoleh pelbagai barangan dari luar negara. Pelbagai barangan dari luar negara. Memang logik lah. Betul tak? Logiknya begitu. Memperolehi pelbagai barangan dari luar negara. Okey, baik. Contohnya daripada apa? Terus kamu fikir, okey, kerajaan alam Melayu memperoleh pelbagai barangan dari luar negara. Barangan apa Daripada mana? Kamu terus ingat, kerajaan alam Melayu ada berdagang dengan negara China, ada berdagang dengan negara India. Kalau daripada India, apa barangan yang diorang bawa? Kalau daripada India, mereka akan bawa manik, dan juga kain kapas. Kemudian kalau daripada China, dapat apa? Dapat teh. Teh dan juga kain sutera. Ya. Barangan yang tidak boleh dibuat di negara sendiri, itulah dia. So, kamu terus dapat apa? Ini fakta, dan kamu automatik dapat huraian dan contoh. Ini dia. Nampak tak? Automatik. Yang penting kena ingat fakta. Terus kamu conteng fakta yang kedua. Fakta kedua. Apakah kesan aktiviti perdagangan antarabangsa terhadap kerajaan alam Melayu? Bila semua pedagang-pedagang India, China, Arab datang ke kerajaan alam Melayu, bermakna apa? Apa yang jadi pada kerajaan Melayu? So kita kata pelabuhan. Sudah tentu semua datang naik kapal kan? Pelabuhan kerajaan alam Melayu menjadi tumpuan. Seluruh pedagang. Ataupun kita kata menjadi panduan pedagang dari seluruh dunia. Ya, betul. Kerajaan alam Melayu menjadi tumpuan pedagang dari seluruh dunia. Maknanya ada pedagang daripada mana? Huraikan. Pedagang daripada mana? Terdapat pedagang dari India, dari China, dari Arab, kemudian daripada Kepulauan Melayu, dan sebagainya. Maknanya sekarang ni, automatik, mana pula pergi ni? So automatik
kamu telah dapat apa? Automatik. Kamu telah dapat, okey, yang ini fakta, dan kemudian yang ini kamu terus dapat huraian. Terus dapat huraian. Jadi inilah dia. Okay. So, kalau kamu lihat begini, okay, bermakna kamu telah memperoleh 4 markah. So, apa yang kamu kena buat? Kamu terus bina ayat jawapan. Baik, cikgu nak bina ayat jawapan macam mana? Ambil daripada ayat soalan. Ayat soalan kata apa? Jelaskan kesan aktiviti perdagangan antarabangsa terhadap kerajaan alam Melayu kan? Terus buat. Ambil daripada ayat soalan. Iaitu kesan aktiviti. Itu je. Aktiviti perdagangan antarabangsa. Okey, terhadap kerajaan alam Melayu, okey, adalah terus masuk kepada fakta yang pertama. Fakta pertama. Okey, kesan aktiviti perdagangan antarabangsa terhadap kerajaan Melayu adalah, okey, terus masuk kerajaan alam Melayu memperoleh pelbagai jenis pelbagai barangan, ya, barangan dari luar negara. Okey. Dan kalau kamu rasa nak sambung nak sambung. Okey, ataupun buat ayat baru. Okey, barangan seperti okey, barangan seperti manik, okey. Okey, manik dan kain kapas, okey, diperoleh dari pedagang India. Manakala okey, teh dan kain kapas, kain sutra, kain sutra, okey, diperoleh daripada pedagang Cina. Okey, situ dah 2 markah. Okey, so tell me, susah ke? Tak susah. Tak susah. Okey. Kemudian contoh nak masuk kepada fakta seterusnya. Gunakan penanda wacana. Memang senang, guna penanda wacana. Okey, seterusnya penanda wacana seterusnya. Seterusnya, okey, kesan. Kita ambil balik ayat tu, ayat soalan. Kesan aktiviti perdagangan. Okey, perdagangan ini kita boleh pendekkan. Kesan aktiviti perdagangan ini menyebabkan pelabuhan, pelabuhan kerajaan alam Melayu menjadi tumpuan pedagang seluruh dunia. Titik. Okey, itu fakta. Huraiannya. Okey, terdapat pedagang dari India. Okey, India, China, Arab, kepulauan Melayu dan Eropah. Dan Eropah. Baik, macam tengok poster lepas tu terus buat ulasan dia. Baik. Cukup tak ni? Cukup. Dah. Baik. Mungkin ramai yang tanya, cikgu, dapat 4 markah ni? Dapat. Okey, macam mana cara cikgu kamu akan menanda untuk dapat 4 markah? Begini. Dia akan baca tahu kesan aktiviti perdagangan adalah kerajaan alam Melayu memperoleh pelbagai barangan dari luar negara. 1 markah. Barangan seperti manik, kapas dan diperoleh dari pedagang India, manakala teh dan kain sutra diperoleh daripada pedagang Cina. 1 lagi markah, 2. Seterusnya, kesan aktiviti perdagangan ini menyebabkan pelabuhan kerajaan alam Melayu menjadi tumpuan pedagang seluruh dunia. 3. Terdapat pedagang dari India, China, Arab, Kepulauan Melayu dan Eropah. 4. Ini fakta, ini huraian, ini fakta, dan ini contoh. Fakta ke, huraian ke, contoh, semua dapat 1 markah. Total berapa?
total kamu dapat 4 markah. Senang tak? Senang. Senang tak? Siapa kata susah? Okay. Yeah. Okay. Yeah. Cikgu just need. Just read, need to understand. Kamu tengok ayat cikgu Ayat cikgu ni memang ambil bulat-bulat daripada ayat buku teks ke? Kamu tengok betul-betul. Ayat cikgu ni, ayat ambil daripada ayat buku teks ke? Tak. Ayat berdasarkan apa yang cikgu faham. Itu je. Yang penting ianya kefahaman kita tu betul. Itu je. Bukannya perlu hafal satu fakta dengan ayat yang lengkap. Tak. Apa yang kita faham itu saja. Dan berikan dalam bentuk ayat kita sendiri. That's all. Senang tak? Senang kan? Boleh digunakan untuk aktiviti harian. Ya, boleh. Tak ada masalah. Boleh. Boleh digunakan untuk aktiviti harian. Untuk isi yang pertama, boleh tak saya tulis boleh digunakan. Apa yang boleh digunakan untuk aktiviti harian tu? Perdagangan antarabangsa boleh digunakan untuk aktiviti harian. Macam mana tu, Zara? Okey. So, ini tips dia. Kalau 4 markah. Kalau 6 markah macam mana, cikgu? Kalau 6 markah, tambahkan lagi lah. Tambahkan lagi 1 fakta kat sini dan 1 huraian kat sini. Tambah lagi. So, dapat 6 markah. Kalau 8 markah, sama juga. Kalau 8 markah, tambah lagi 1 fakta kat sini dan 1 huraian kat sini. Itu je. Itu je. Kalau 2 markah, tak payahlah buat panjang-panjang. Ini tak payah buat. Tak payah buat ini. Just buat yang ini je. Cukup. Dapat 2 markah. Nampak tak? Jawab berdasarkan peruntukan markah yang diberi. Itu je. Okey, berapa markah dibagi? Itu dia. Macam, boleh. So, kepada para pelajar yang pada minggu depan ada exam, okey, boleh praktis cara ini. Boleh praktis cara ini. Okey. Boleh. So, boleh Boleh jadi sebenarnya tidak ada masalah pun berkaitan dengan menjawab soalan tu. Cuma kena tahu teknik dia. Teknik yang betul. Dan bukanlah kamu perlu hafal fakta, the whole facts. No. Understand it, kemudian you make your own words. Using your own words untuk memberikan jawapan. Yang penting, satu ayat tu mesti fakta, satu ayat lagi mesti huraian. Itu cara. Very simple. Okey. Baik. So, ada soalan lain nak tanya? Okey. Baik. Cikgu, kalau ada murid yang cakap dia dah putus asa dengan kehidupan sekolah dia,